Ini bab larangan meludah dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, meludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan dan kafarahnya ialah seseorang itu menimbuskannya. Diriwayatkan dari Anas lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan dan kafarahnya, penutup kesalahan itu ialah dafnuha, mengebumikannya ataupun menanamnya, menimbusnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, an-nukha'ah fil masjid, yaitu mengeluarkan kahak dalam masjid. Fadzakara mithlahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti yang hadis sebelum ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke masjid ini lalu dia meludah di dalamnya ataupun dia mengeluarkan kahak, falyahfir, maka hendaklah dia menggali, mengorek tanah ataupun pasir itu, waliyadfinhu, dan menimbuskannya. Kalau dia tidak dapat melakukan begitu, maka hendaklah dia meludah di dalam kainnya kemudian membawanya keluar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berdiri untuk bersembahyang, atau baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, jangan juga ke sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kirinya. In kana farighan, jika sebelah kirinya itu kosong, ataupun di bawah tapak kaki kirinya. Thumma liyaqul bihi, kemudian dibuatnya begini, mana dia isyaratlah, maknanya tutup dengan tanah, timbus dengan tanah, isyarat dengan kaki itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang berkhutbah, tiba-tiba baginda ternampak kahak di sebelah ataupun di bahagian kiblat atau sebelah kiblat masjid. Fataghayyaza 'alan nas, beliau pun marah kepada orang ramai ataupun menampakkan kemarahannya kepada orang ramai. Thumma hakkaha, kemudian menggosoknya. Qala, perawi berkata, wa ahsibuhu qala, saya rasa dia berkata, fada'a bi za'faran. Selepas itu Nabi SAW pun meminta za'faran, lalu dilumurkan za'faran itu pada bekas kahak tadi. Qala, perawi berkata, wa qala, dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah di sebelah hadapan seseorang kamu apabila dia bersembahyang. Oleh itu janganlah dia meludah ke sebelah hadapannya. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW suka kepada pelepah tamar, dan sentiasa pelepah itu ada di tangannya. Pernah baginda masuk ke dalam masjid, lalu baginda nampak nukhamah, yakni kahak di sebelah kiblat masjid. Baginda pun menggosoknya. Thumma aqbala 'ala an-nas mughdaban, kemudian menghadap orang ramai dengan marah. Faqala, baginda bertanya, baginda berkata, sukakah kamu kalau diludah di mukanya? Sesungguhnya seseorang dari kamu apabila menghadap ke arah kiblat, dia menghadap Rabbnya, Tuhannya Azza wa Jalla, malaikat di sebelah kanannya. Oleh itu janganlah dia meludah ke sebelah kanannya dan jangan ke sebelah kiblatnya, tetapi bolehlah dia meludah, hendaklah, atau kalau dia nak, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah tapak kakinya.
Kalau dalam keadaan dia terdesak, falyaqul hakadha, maka hendaklah dibuatnya begini. Wa wasafa lana Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan menunjukkan kepada kami cara itu, yaitu seseorang meludah dalam kainnya yang disapu tangannya, thumma yarudda ba'dahu ala ba'din, kemudian menggenyenya, menggosoknya. Ambil sapu tangan, ludah, lepas tu bubur dalam poket. Begitu dia tunjuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Jabir, maksud beliau ialah Jabir bin Abdullah, pernah datang ketika dalam masjid, Jabir bin Abdullah ketika beliau berada di dalam masjidnya berkata, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami di masjid kami ini, dan di tangan baginda ada pelepah tamar Ibnu Ta', pelepah tamar Ibni Ta', nama tamar. Fanazara, baginda pun tengok, dan dia ternampak di sebelah kiblat masjid itu ada kahak. Fa aqbala 'alaiha, baginda pun menuju ke tempat itu dan menggonyolnya, menggosoknya dengan urjun pelepah tamar tadi. Thumma qal, kemudian baginda bertanya, siapakah di antara kamu yang suka Allah berpaling daripadanya? Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu apabila dia berdiri bersembahyang, maka Allah berada di sebelah hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi, oleh itu janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, dan jangan ke sebelah kanannya, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, di bawah kaki kirinya. Kalau dalam keadaan terdesak, maka hendaklah dia buat begini dengan kainnya. Dia tunjuklah, wa wada'ahu fi fihi, dia letak di mulutnya, thumma dalakahu, kemudian menggonyol sapu tangan tadi. Thumma qal, kemudian baginda berkata, aruni abiran, bawakan kepadaku abir, ini semacam wangi-wangian. Faqama fatam minal hayy, maka bangunlah seorang pemuda dari kalangan kaum itu, yashtaddu ila ahli, bersegera pulang kepada ahli keluarganya. Kemudian dia pun membawa khaluq tadi fi rahatihi, di atas tapak tangannya, membawa wangi-wangian tadi di tapak tangannya. Fa akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan diletakkan di hujung pelepah tamar itu, kemudian lattaha bihi, baginda melumurkannya di atas bekas kahak tadi. Qala Jabir berkata, famin hunaka ja'altumul khaluq fi masajidikum, sebab itulah maknanya kamu gunakan ataupun lumurkan khaluq di masjid-masjid kamu. Diriwayatkan dari Abi Sahlah As-Sa'ib bin Khallad, Ahmad berkata, ini Ahmad bin Saleh, dia ni salah seorang sahabat Nabi SAW, bahawa ada seorang lelaki telah menjadi imam kepada satu kumpulan orang. Dia pun meludah ke arah kiblat. Rasulullah memerhatikan. Rasulullah SAW berkata, ketika dia selesai bersembahyang, dia tidak boleh menjadi imam kepada kamu. Selepas itu orang tadi mahu menjadi imam kepada mereka. Famana'uhu, mereka pun menegahnya, menghalangnya, dan mereka ceritakan kepadanya tentang kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi ceritakan perkara itu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, betul, iyalah. Dan saya merasa dia berkata, kata perawi ini, innaka adzaitallaha wa rasulah, sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya.